Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhana Abdullah bernombor matriks 274557. Pembentangan ini disediakan untuk pensyarah Tuan Sheikh Muhammad Alwi bin Sheikh A. Kadir Al-Firdaus bagi tugasan individu dan saya adalah dari kumpulan C. Subjek Teori Komunikasi SCCA 1023. Saya membuat pilihan pembentangan untuk teori komunikasi perubahan sosial iaitu teori pembingkaian, framing theory. Teori ditakrifkan sebagai satu kenyataan yang mengandungi konsep seperti menjelaskan, menerangkan dan menilai, membuat ramalan dan kawalan. Manakala maksud bingkai adalah satu jalan sifat tanggungjawab bagi punca atau penyelesaian. Mana asalnya teori pembingkaian komunikasi? Kita lihat di sini, Gregory Bateson dikreditkan dengan mengemukakan teori pertama pada tahun 1972, di mana pembingkaian kadang-kadang disebut sebagai penetapan agenda peringkat kedua kerana kaitannya dengan teori penetapan agenda, which is agenda setting. Imej yang seterusnya adalah Alvin Goffman mengatakan bahawa teori ini digunakan individu dalam harian, merupakan pengalaman untuk memahami dunia. Ini adalah kenyataan popular Gregory Bateson dari sumber Communication Study. I read it as in English. According to the theory, the media highlights certain events and places them within a particular context to encourage or discourage certain interpretation. In the way, the media exercises a selective influence over people view reality. Secara ringkasan, pembingkaian teori digunakan untuk melambangkan aspek komunikasi yang menjurus kepada pilihan orang ramai menyetujui satu makna yang lain. Secara lanjutan, pembingkaian merangsang proses membuat keputusan dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dengan menghilangkan info yang tidak perlu diketahui umum. Sebagai contoh, media memaparkan sesuatu hebahan setelah membingkai konsep dan tujuan untuk mempengaruhi penonton fokus pada tujuan asal. Secara ringkas, surat khabar membingkai berita dalam sudut pandangan tertentu. Dengan perkembangan isu semasa yang menjadi laporan rasmi setiap TV berita mengenai COVID-19. Melalui tontonan berita secara pembingkaian yang dibuat oleh Berita Radio Television Malaysia RTM khususnya, saya dapat menilai kesahihan fakta dan membuat pertimbangan spesifik berkenaan dengan virus ini. Malah, ia mempengaruhi fikiran umum dan membantu halayak daripada perasaan cemas dan menghindari dari mencetuskan konflik dan panik yang telah dibingkai oleh media masa. Saya praktikkan langkah berjaga-jaga di mana membendung saya daripada mencari maklumat melalui platform yang tidak sahih. Laporan berita yang disampaikan oleh saluran rasmi RTM secara langsung, sidang media hampir setiap hari mengenai perkembangan status kes COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham. RTM memaparkan infografik visual dengan penyampaian informasi yang lengkap. Pembingkaian dalam komunikasi boleh dilihat sebagai positif atau negatif bergantung kepada penerimaan dan maklumat yang disiarkan. Kesimpulannya, teori pembingkaian ini menarik perhatian orang ramai terhadap sesuatu isu yang terkini. Oleh itu, teori pembingkaian memainkan peranan yang penting kepada media masa untuk melaporkan sesuatu berita yang akan dianggap sahih, benar dan tepat.